nyoh. Ni tak belang. Neh, belang. Neh, jadi orang Malaysia dia gini tengok lawa jubah belang tu, dia balik pakai sini. Tapi nak orang dia tak tahu. Di Mesir ni biasa dia tu set-set curi. Nampak? Oh, jahat-jahat. Neh. Jadi orang Mesir mari sini tengok main jemaah di Masjid Ladang ramai kat jubah belang. Orang Mesir kata ramai set curi sini. Tak? Dia tak tahu kala. Neh. Dia gitu. Nak tengok lawa beli, tengok lawa pada jubah curi. Nah, tengok jubah tu aling tak? Jadi tu imam makmum hak pakai pakaian putih ataupun hak cerah tu pakailah seluar lik dalam. Nak? Tak apa comel kan. Nak? Tapi kadang-kadang dia pakai seluar jadi kahaudah, baik tak pakai seluar. Tu imam jubah putih. Pakai tak seluar dalam berlubang. Komang sepandang tu imam. Bila sujud jeng, makmum bilang makmum bilang lubang spender tu imam. Tak sungguh dah. Betul kita dulu khabar. Jadi komang malu kat orang Nah, jangan buat gitu deh. Beli baguslah. Ada pula lubang seluar dalam. Tanya diri okey, tanya sujud nyanyi terus. Makmum belakang. Nipis baju boleh baca kerok kedai. Tu jagalah jangan buat gitu jengok sikit. Pakai baju tu terah tunduk sikit belakang cermin. Dah kita terimang makmum pun gitu juga. Dah. Ada pula dalam perubahannya gitu. Macam pegang teluk. Apakah seorang yang sudah sihat dan lurus rambutnya tapi membuat rebonding? Orang ni dia rambut dia lurus, lepas tu diluruskan. Mana hukum? Jadi tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil. Baik. Masalah mengkerinting dan rebonding melurus. Kerintingkan rambut atau meluruskan rambut yang tidak lurus. Tidak ada sebarang nas yang menyuruh atau melarang. Oleh itu berlaku khilaf. Sama masalah mengkerintingkan rambut. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata harus. Itu juga dengan rebonding. Rambut dia gelak-gelak dia buat lurus. Ada setengah ulama kata haram, setengah ulama kata harus. Nampak? Jadi masalahnya hang ni kata mengubah hukum Allah. Hang ni kata tidak mengubah hukum Allah yang diharamkan adalah atas jalan kekal. Jadi kata jalan kekal memang ijma ulama haram ubah hukum Allah. Seperti buat pembedahan plastik, itu haram. Tapi kalau rambut dia maknanya tak lurus diluruskan, adakah lurus tu kekal? Tak kekal lah, sekejap kata balik maka tidak haram. Begitu juga perempuan memakai alat makeup pipi dia hitangnya lama merah biar nampak comel sikit. Bibir birat ubah gecu nampak sama sikit. Adakah bibir itu jadi merah selama-lama? Tak, gecu sementara saja. Oleh itu harus, maka harus letaklah teknik rebonding ini. Tapi jangan siapa nak menyombongkan diri pula. Ini oleh ustaz rebonding. Boleh ada. Apakah makna Allah bersemayam di atas aras? Dia tanya. Dalam Quran ada satu ayat yang bunyi Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman atas arah itu istawa. Kalau terjemah dalam kitab tafsir, Tuhan yang bersifat dengan Rahman di atas arah itu bersemayam. Jadi ada berlaku dua tafsiran di kalangan ulama mufassirin ahli sunnah wal jamaah. Satu golongan tidak menafsirkan akan ayat tersebut. Kalau kita buka kitab tafsir, dia kata Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih mengetahui dengan maksudnya dan maha suci daripada sama dengan makhluk. Golongan yang kedua juga ahli sunnah wal jamaah mentakwilkan dia. Nampak? Dengan takwil tafsili, iaitu makna Allah itu berkuasa di atas aras. Maknanya Allah yang menguasai segala aras. Jadi kedua-dua tafsiran ini adalah tepat dan benar belaka. Boleh dipakai belaka. Sama ada kita nak ambil makna Allah bersemayam atas arah itu pada golongan pertama, Allah yang maha tahu benda maksud ayat ini, maha suci daripada sama dengan makhluk, atau kita ambil pendapat golongan kedua, Allah yang memerintah aras yang sangat besar. Tak usah kata negeri Terengganu, arah yang paling besar Allah yang perintah. Betul juga, kerana dua-dua ni adalah
pandangan ahli sunnah wal jamaah. Boleh rojak kitab Idahud Dalil. Kitab Idahud Dalil yang telah ditahqiqkan oleh ulama-ulama mutaakhirin daripada kalam-kalam mufassirin yang muktabar. Atas pada arah. Dan sebelum ada arah, Tuhan duduk atas dia. Ibanah bukan kitab ahli sunnah. Kitab Abu Hasan Asy'ari nama Al-Ibanah. Nampak? Tetapi kitab yang ada pada Rasul Dahri, kitab Ibanah yang ditulis oleh golongan Wahabi. Yang kalau tengok dengan Ibanah yang asal, telah berlaku penambahan yang begitu banyak. Nampak? Jadi kitab itu adalah kitab albong, kitab tipu. Kita banyak tengok kitab-kitab Wahabi, cukup maknanya menyakitkan hati. Diubah ikut suka hati kitab-kitab lama, ditambah dikurang. Nampak? Imam Ghazali tu dikata sesat Rasul Dahri. Nampak? Sesat, golongan sesat. Imam Ghazali bukan Haji Ghazali jual sekering. Imam Ghazali. Siapa kat Imam Ghazali dalam buku dia tulis, dia buat tahqiq, dia pun nombor kat Imam Ghazali. Bawah tu dia buat itu nombor 7, bawah dia buat nombor 7. Taba qabla al-maut. Sempat taubat sebelum mati. Siapa kat ulama-ulama ahli sunnah taba qabla al-maut. Nampak? Siapa kat ulama ni? Dhal wa mudhi. Ulama ahli sunnah belaka. Sesat lagi menyesat. Hak dah sesat dia. Rupanya sama juga golongan ni yang mengajar golongan-golongan korporat juga. Tak usah ikut lah. Orang terhuk dah. Dalam tu siapa? Kita pergi kutip buat benda. Tak ada orang nak dengar dah dia. 3 orang mufti dah. Fatwa dia tu sesat. Lagi menyesatkan. Bela kambing ikut sunnah, tapi sekarang ikut punah kambing, sekarang pakai lepas. Nak makan pokok kayu orang. Jadi dia bela kambing lepas-lepas makan pokok kayu orang. Dalam kitab fiqh kata, maka kalau tuang punya pokok minta ganti, wajib kena ganti. Tak ganti berdosa, tak lepas walaupun 3 kali haji, kena bayar hutang orang. Pokok kayu halba saya tanam habis kambing makan. Pokok misal kucing ada belaka. Siapa tak panah? Siapa masih nak jual, tuang kambing cari kambing. Saya nak tanya, hak mana satu? Saya nak katok kambing ke tuang kambing? Tuang kambing dululah tak? Dia panasan pokok-pokok dia bisa-bisa saja ke? Misal kucing tanam. Jadi tak kira lah. Dalam gitulah dalam kitab fiqh, tuan punya binatang wajib mengganti pokok-pokok yang dimakan oleh binatang ni. Jikalau pokok-pokok itu maknanya duduk pada tempat yang dipelihara daripada haiwan. Kalau pokok tu pakai tanam mengata rawa, makan di kambing, tak ganti lah tu. Ni buat pagar molek apa semuanya lepas juga bahan. Maka waktu kena ganti sayur-sayur orang. Jadi kambing apa nak pergi katok kambing. Kambing buat guna-guna pun orang tak katok atas jalan nak hukum. Kambing ni orang katok nak suruh lari je lah. Jadi tuannya wajib kena ganti lah. Reda tak reda gitulah. Dia wajib kena ganti. Betulkah Ibn Taymiyah itu mazhab Wahabi? Betulkah Imam Abu Hasan Asy'ari keturunan sahabat Nabi, seorang penyelamat akidah? Baik. Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Wahabi bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini orang abad yang terdahulu. Wahabi ni baru 300 tahun. Ibn Taymiyah sudah 600-700 tahun. Abad ke-9 Hijrah. Jadi bukan, tak ada kena-mengena langsung. Kemudian betulkah Imam Abu Hasan Asy'ari ni adalah keturunan Nabi SAW? Menurut satu riwayat dia daripada keturunan Rasulullah. Adakah dia sebagai penyelamat akidah? Bukan dia. Tetapi tugas ulama-ulama adalah menyelamatkan akidah. Tapi di antaranya yang popular dia lah. Tapi jangan kata dia lah yang menyelamatkan akidah. Dia dan orang-orang lain. Dia lagu tu. Di zaman dia tu dia yang popularnya, kerana dianya orang asalnya bermazhab Qadariyah, Mu'tazilah. Kemudian dia bertaubat dan menjadi ahli sunnah wal jamaah. Terus dia menentang mazhab dia dulu, mazhab apa benda ni Mu'tazilah, dan dia terus mengarang kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Jadi oleh kerana terkenalnya dia itu, pada orang lain karang kitab juga pada zaman dia, sehingga dikatakan sebagai penyelamat akidah.
Jangan kita iktikad dia saja yang menjadi penyelamat akidah. Jadi haram buat lagu tu. Nah. Mana ada pendapat satu kaum mengatakan mengkukuhkan iman kita. Mana? Mengkukuhkan iman kita. Hak tu kita serah pada ijtihad masing-masing. Jadi kita ni orang jahil. Nah, jadi memang ada orang yang mengkufurkan Ibnu Taimiyah. Dan kita ni nak ambil tak dalam bab mengkufurkan ulama. Serah ke ulama lah, kerana dia ada hujah masing-masing. Nah, jadi dia ada hujah masing-masing. Dia juga seorang imam. Dia juga adalah seorang musannif. Nah, pengarang kitab yang banyak memberi fatwa-fatwa. Tetapi kita yang pasti banyak fatwa-fatwanya juga yang bercanggah dengan fatwa jumhur ulama. Nah, itu yang kita faham. Kemudian ada ulama yang mengkufurkan beliau. Hak ni serah pada ulama tersebut. Kita tak masuk campur tu. Nah, itu jalan yang terbaik bagi kita orang yang awam. Dah. Soalan seterusnya. Saya merupakan peminat KFC. Adakah halal untuk makan di KFC? Sebab ada dengar orang kata KFC tidak sembelih dengan cara Islam. Takat ni hak di Terengganu ini mengikut Islamik lah. Boleh makan. Nah, dan maknanya franchise, maknanya hak penjualan KFC sekarang ni telah dipunyai oleh orang-orang Islam. Nah, yang memegang saham terbesar. Nah, orang Islam Melaka dah sekarang KFC. Hak dulu berlaku masalah sembelih dengan cara karung hak tu. Nah, yang dipertikaikan tentang sah atau tidak sah. Nah, jadi kalau hak belah Terengganu ni memang daripada ayam yang halal. Tapi kalau hak belah Kuala Lumpur jadi masalah. Kuala Lumpur masalah, bukan KFC saja. Hak pasar-pasar biasa pun masalah juga. Kedai-kedai makan biasa pun masalah. Sebab ada ambil orang Cina, ada ambil dengan orang Islam. Jadi Kuala Lumpur ni masalah sikit. Di Johor, di Ipoh, di Pulau Pinang. Pak kita alhamdulillah. Nah, walaupun KFC tapi ambil ayam yang mana sah mengikut syarak. Nah, memang gitulah. Bagaimana pula dengan McDonald? Adakah makanan yang halal untuk dimakan? Begitu jugalah McDonald di negeri Terengganu dan Kelantan. Sebab di Kuantan masalah dah berlakunya sembelih yang tidak betul. Di Terengganu ni orang Islam tukang sembelih. Nak pusat penyembelihan orang Islam. Kalau belah luar pusat penyembelihan hak orang kafir. Pekerja orang Islam. Seluar pendek mainan buat ekor tukang sembelih. Jadi masalah. Kita masalah kalau dia buat biskut dia tahan ni main sembelih. Biskut tak apa, tak sarak sembelih.